Selamat datang ke episod pertama podcast Belia Sabah Profesional yang dibawakan khas oleh Majlis Belia Sabah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera semua penonton dan juga pendengar siri podcast kita pada kali ini. Jadi untuk episod pertama kali ini, saya akan memperkenalkan dahulu program yang dianjurkan oleh Majlis Belia Sabah MBS ni. Buat kali pertama, buat julung kalinya, MBS memperkenalkan sebuah siri podcast yang mengangkat dan juga mengetengahkan sebuah wacana berbicara baharu yang lebih santai lah orang cakap kan, yang berbentuk podcast. Maksudnya kalau podcast ni tidak perlu tengok pun tak apa. Kalau dengar tu boleh dapat sudah isi-isinya. Mungkin boleh dengar sambil driving, sambil masak, sambil belajar. Ya, sambil belajar, sambil siap-siap pun boleh dengar podcast siri Belia Sabah Profesional ni. Okey? Jadi untuk podcast kita sepanjang 5 episod ni, kita akan menjemput 5 NGO yang berbeza lah. So untuk siri episod pertama ni, nantikan siapa, and then untuk episod seterusnya pun kena nantikan, kena stay tune and tunggu untuk tahu siapa dia punya NGO. Okay? Jadi kenapa kita jemput 5 NGO yang berbeza? Sebab kita mau dapatkan pandangan yang berbeza, mau dapatkan input yang berbeza terhadap topik perbincangan kita. Topik perbincangan kita sepanjang 5 episod ni ialah kepimpinan belia dan juga isu setempat yang berlaku di Sabah khususnya lah. Jadi tanpa membuang masa, silakan Rodia. Okey, baiklah. Seperti yang dikatakan oleh moderator kita yang pertama, Saudara Amir tadi, di slot yang pertama ini, kita bersama dengan NGO yang pertama, iaitu Angkatan Belia Islam Malaysia Negeri Sabah, dan kita telah pun menjemput panel khas kita dibawakan untuk anda, yang mana saudara pertama kita iaitu Saudara Muhammad Fahmi Ikhwan bin Milos yang merupakan Esko Kaderisasi dan Latihan ABIM Sabah, dan panel kita yang kedua Saudari Fairuz As-Saadah Haji Sulaiman yang merupakan naib yang dipertua merangkap Ketua Helwa ABIM Sabah. Jadi inilah panel kita yang kita akan membincangkan, yang kita akan berdiskusi berkenaan tentang isu yang ada di Sabah khususnya tadi. Betul. Jadi panel sudah sedia? 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 Ya, sedia. Walaupun macam belum sedia, tapi kita teruskan. Tanpa buang masa, kita teruskan dengan kita punya soalan yang pertama. Okey, soalan pertama ni dia lebih kepada pengenalan lah. Okey, dia belum panas lagi. Kita masih sejuk-sejuk masih, okey. So untuk soalan pertama saya tujukan kepada Saudara Fahmi. Soalannya simple saja, 4 perkataan. Apakah itu ABIM Sabah? Okey, silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Saudara Amir Syafiq dan juga Saudara Rodia selaku anak muda yang begitu bersemangatlah untuk mengadakan siri podcast daripada Majlis Belia Sabah pada kali ini, dan ini mungkin saya rasa julung pertama kalinya yang diadakan di Sabah. So saya mengucapkan tahniah kepada mereka berdua, dan terima kasih kerana mensudi menjemput ABIM Sabah sebagai panel utama dalam episod yang pertama. Jadi saya rasa berbesar hati atas jemputan yang inilah keistimewaan yang diketengahkan oleh pihak podcast. So berbalik kepada soalan, iaitu apa itu ABIM Sabah. Saya rasa mungkin selepas ini boleh ditambah oleh Kak Ayu sendiri, sebab beliau merupakan orang yang lagi lama lah sebenarnya daripada saya. Sebab saya ni baru dalam 10 ke 12 tahun, tapi Kak Ayus ni dia sudah lebih 20 tahun. Oh ya. Dia lagi lama. 10 kira lama sudah. So saya boleh terangkan sikit berkenaan dengan apa itu ABIM Sabah. Definisinya adalah ABIM Sabah ini bahasa mudanya adalah sebuah badan NGO. Tapi apa yang membezakan NGO ABIM Sabah ini dengan NGO yang lain? Semestinya kalau kita buat NGO ni dia mesti ada satu visi atau misi yang
tidaklah sama dengan mana-mana NGO, tapi poinnya adalah kita memfokuskan untuk pembangunan belia. Tapi dari segi ABIM Sabah adalah badan NGO yang mengetengahkan dakwah dengan cita-cita ataupun slogan sejahterakan Malaysia dengan dakwah. Tapi kalau Sabah ialah kita memfokuskan sejahterakan Sabah dengan dakwah lah. So selepas itu ABIM Sabah juga adalah memfokuskan untuk menjadi juru bicara umat. So kalau di Sabahnya menjadi juru bicara umat dari segala isu. Tidak kira, sebab ABIM Sabah, ABIM Malaysia sendiri sudah ada badan KBI, Koperasi Belia Islam. Ada GRAS yang mana memfokuskan alam sekitar, ada badan yang fokuskan untuk pembangunan modul. Bahkan ABIM sendiri ada KDH, ke College Darul Hikmah, yang mana semuanya ini dia ada banyak lagi sebenarnya. Tapi boleh saudara-saudara atau saudara-saudari di luar sana mungkin boleh layari Facebook ABIM dan like dan juga jangan lupa follow. Sebab di situ banyaknya info-info yang kamu boleh dapati mengenai apa itu ABIM Sabah. So lebih kepada pengenalan lah. Dan juga ABIM Sabah mengetengahkan satu konsep, iaitu mengangkat nilai karamah insaniah, iaitu kemuliaan insan, dan juga fit pendidikan Al-Hikmah. So pendidikan Al-Hikmah ni dia mengetengahkan bahawa setiap manusia itu ada kemuliaannya masing-masing. So bagaimana kita mau mengangkat semula kemuliaan insan ini adalah dengan membuat projek-projek atau pembangunan untuk belia-belia di Sabah. Tapi audiens itu mungkin dari segi program kita tidaklah mengetengahkan hanya belia-belia sahaja yang boleh join program-program ABIM. Jangan salah faham di luar sana. Tapi fokusnya kami memfokuskan kepada pembangunan belia sahaja. Kalau pembangunannya semua itu mungkin kami kena daftar ROS lah. Luaskan lagi. Yes, angkatan seluruh generasi ABIM Sabah. Okay, so seterusnya ABIM juga adalah mengangkat satu cita-cita membina tamadun khaira ummah, iaitu suatu zaman ataupun tamadun yang mempunyai umat yang terbaik. Rasanya selepas itu mungkin saya boleh terangkan sikit berkenaan dengan gerakan ABIM Sabah dengan yang dia bermula dengan ABIM Ladatu kan? ABIM Ladatu yang ABIM Ladatu dulu. Sebelum adanya ABIM Sabah ni di peringkat negeri, dia bermula dengan ABIM Ladatu dulu. Yang di mana dia dipengerusikan atau digerakkan oleh Ustaz Muhammad Ghazali. Itu kira-kira pada tahun bila? Itu kena tanya ni. Sebelah mungkin kalian boleh tambah lah. Mungkin selepas ini boleh tambah. Selepas habis rasanya macam Ustaz Muhammad Ghazali dia masuk ke dalam badan politik. So tidak ada orang yang menggerakkan ABIM selepas itu. Jadi pada tahun 1982 barulah Ustaz Samshuddin Abdul Ghani yang sekarang ni dia kalau saya tidak silap timbalan pengurusi Parti Amanah Negara. Itu adalah orang ABIM. Tingkat kebangsaan. Yes, tingkat kebangsaan. So Ustaz Samshuddin Abdul Ghani ni dia menggerakkan untuk pendaftaran ABIM Sabah itu pada 1982. So sebab itu di mana-mana kalau kita tengok ABIM Sabah itu dia bermula dengan tahun 1982. So rasanya mungkin itu sahaja daripada saya untuk setakat pengenalan ABIM, dan saya serahkan kembali kepada moderator. Jadi mungkin saudari Fairuz ada tambahan serba sedikit daripada pengenalan ABIM daripada saudara Hilmi tadi. Okey. Fahmi tadi. Confuse lah dengan bang. Confuse. Okey, terima kasih saudari Rodia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi lah juga ya. Ini pagi, awal pagi kita merakamkan podcast ini. Tanya juga kepada
panel pertama tadi, Fahmi, tentang penjelasan berkenaan ABIM. Mungkin kalau mau tambah pun sedikit tentang mula-mula pasal tahun ABIM ditubuhkan. Okey, kebetulan pada tahun ini ABIM menyambut sambutan 40 tahun ABIM. Wow, So 40 kalau tahun. kita tolak 2022 dengan 40, so kita bermula pada tahun 1973. So setelah sudah 40 tahun ABIM bertapak di Sabah lah. Dan seterusnya kita akan cuba untuk meneruskan meneruskan pergerakan ABIM untuk generasi seterusnya lah. Selain itu, bila Fahmi ada sebut tadi kita ingin mewujudkan satu generasi atau satu zaman yang mempunyai sebaik-baik umat atau masyarakat dia lah kan. Itu juga salah satu misi Rahmatan lil Alamin yang kita bawa lah. Selain itu, ABIM ini juga kita boleh katakan sebagai jurubicara umat. Maksudnya kita menjadi satu entiti yang mengawal check and balance antara kerajaan ataupun yang bukan kerajaan dalam sesuatu perkara lah. Sekiranya ada isu yang kita rasa kita perlu masuk campur untuk memastikan kita masih berada di landasan yang sepatutnya, berlandaskan syariat agama. So kita akan masuk untuk memberi sedikit pencerahan ataupun mengatur apa-apalah yang boleh dilakukan dalam memastikan check and balance dalam satu kepimpinan di negeri Sabah ini berjalan dengan baiklah dan seperti yang seharusnya. Selain itu, saya pula, walaupun Fahmi kata saya ni lama di ABIM, berapa puluh tahun tadi? 20 tahun. Tapi saya sebenarnya, ibu bapa saya juga dulu ABIM. So kami suka, kalau setiap kali ada perkenalan, kami memang akan memperkenalkan diri, saya ABIM sejak azali. Sejak dari perut. Sebenarnya Fahmi pun sebenarnya dari azali, mungkin dia lupa lah. Kami ABIM sejak azali, tapi mungkin partisipasi secara penuh dan komitmen secara penuh itu dia ada masa je lah. So bila kita sudah start untuk bergerak dengan penuh committed, kita teruskanlah macam sekarang ini. Fahmi juga penggerak generasi yang lama dulu, bapa dia pun dulu ABIM. So kita cubalah yang terbaik untuk meneruskan perjuangan ABIM di Sabah ini. InsyaAllah. Jadi itu tadi sedikit tambahan yang diberikan oleh saudari Fairuz. Jadi seperti mana tadi yang dikatakan oleh saudara Fahmi, di mana kita ABIM ini menyasarkan kepada kelompok Muslim. Tapi adakah secara penuh ABIM ini hanya menyasarkan kelompok Muslim ini sebagai ahli ataupun peserta program yang dianjurkan oleh ABIM? Okey, untuk soalan itu, saya memandang ada dua perkara. Satu, adakah ABIM ini menyasarkan ahli kelompok Muslim sebagai ahli, dan satu lagi, adakah kita menyasarkan kelompok Muslim sebagai peserta program? Betul. Okey. Pertama sekali berkenaan ahli, ya kita memang menyasarkan Muslim lah untuk menjadi ahli, sebab kita menggerakkan apa perjuangan yang disyariatkan dalam Islam. So sebagai ahli kita memang semuanya Muslim. Untuk yang peserta program pula, itu dia terpulang dengan objektif program yang kita hendak adakan. Sebab setiap program yang kita lakukan dia ada objektif masing-masing. Dan objektif itu ataupun program itu dia ada sasaran peserta. Jadi kita ada juga program melibatkan yang hanya Muslim dan ada juga program yang melibatkan campur dari tidak kira agama, bangsa, macam tu ya. Contohnya kalau program yang melibatkan partisipasi peserta Muslim tu yang bersangkut paut dengan Islam lah, antara yang kita pernah buat usrah. Usrah biasa kita buat memang ini kiranya program dalaman. Kita berkongsi ilmu pada setiap minggu untuk membincangkan sebuah buku ataupun pemikiran atau isu semasa. Ada juga kita buat seminar-seminar, contohnya seminar hak wanita yang menurut berdasarkan perspektif Islam. So yang ada melalui syariah, hukum syariah lah. Itu antaranya lah yang untuk melibatkan peserta Muslim. Tetapi kalau untuk program yang melibatkan kaum dan agama, lapisan kaum dan agama yang lain, kita ada seminar kenegaraan di mana kita membentuk jati diri masyarakat di Sabah ini. Lebih general lah. Yes, kita lebih general dan kita mengharapkan partisipasi semua lapisan masyarakat. Seminar dari generasi umat yang kita baru juga buat pada bulan lalu, Fahmi?
Betul kan? Okey. Seantaranya juga kita ada bengkel mengasah bakat dan kepimpinan, melibatkan belia-belia yang tidak kira agama, ada muslim, ada non-muslim, program keibubapaan, program keibubapaan pula pun juga kita melibatkan lapisan masyarakat. Ya, itu lah yang kalau yang untuk menjawab soalan daripada Rodiah tadi. Alright, okey, terima kasih Kak Ayus untuk penerangan yang saya kira ringkas tapi sampai. Itu untuk ahli ABIM memang disyaratkan Muslim lah. Tapi untuk peserta tu dia bergantung kepada program itu sendiri sebab maaf, program ABIM ni dia ada beberapa jenis lah. Ada kepelbagaian. Betul, kepelbagaian program itu. Ada untuk yang khusus untuk Muslim, ada yang general yang boleh disertai oleh pelbagai lapisan masyarakat lah. Okey, tanpa buang masa kita teruskan dengan soalan yang kedua. Baru soalan kedua lah. So untuk yang soalan kedua kepada Saudara Fahmi juga. Okey, pada pandangan Saudara Fahmi sepanjang beberapa tahun terlibat diri dengan NGO ABIM Sabah ni, pada pendapat Saudara Fahmi, belia di Sabah ni, belia Islam khususnya, belia Islam di Sabah ni adakah matang dan mampu berdaya saing dengan belia lain? Jadi apakah komponen sebenar yang diperlukan oleh belia Islam di Sabah ni untuk memajukan diri, memajukan masyarakat dan juga memajukan negeri Sabah itu sendiri? Silakan. Baik, terima kasih Saudara Amir Syafiq selaku moderator kita pada hari ini. Saya rasa itu soalan yang cukup mencabar. Baru soalan kedua tu. Adakah belia di Sabah ini dia sudah dikategorikan sebagai matang gitu kan? Tapi persoalan pertamanya mungkin sama-sama kita fikirkan adalah kematangan belia itu diukur daripada aspek apa. Of course salah satunya petah bercakap lah. Kalau budak-budak bercakap maksudnya tidak matang lagi. Lagi satu mungkin pemikiran. Tapi saya tidak mensentuh part itu, tapi kita perlu ketengahkan 12 komponen yang mana Institute Youth of Research Malaysia, IRES, dia akan dia akan macam membuat kajian tentang indeks belia ini berdasarkan 12 komponen. So mungkin saudara-saudari di luar sana boleh layari IRES berkenaan dengan 12 komponen sebab ada 12, salah satunya ada beberapa ada beberapa, salah satunya potensi diri, pembangunan kendiri, pendidikan, lagi sosialisasi politik dan juga masa senggang. Tapi apa yang kita lihat daripada hasil kajian IRES pada tahun 2015 yang mana yang berhormat KJ Khairul Jamaluddin masih lagi menjadi Pementeri Belia dan Sukan Malaysia pada waktu itu, di mana ada 2 domain utama yang rendah dalam kalangan belia. Iaitu yang pertamanya adalah sosialisasi politik dan yang keduanya adalah masa senggang. Okey. Sosialisasi politik. Sejauh mana keterlibatan belia ini dalam mengambil tahu perihal politik? Itu persoalan yang besar, Mir. Betul. Sebab saya tahu Amir sendiri dan Rodiah adalah penggiat politik yang kuat. Aktif dan bahkan tabir. Saya selalu tengok post kamu dua. Betul, tak boleh macam ni. Seorang suka mengulas dan seorang lagi suka join. So persoalannya adakah belia terlibat dalam politik? Saya rasa kalau dari segi hasil kajian IRES itu menunjukkan antara domain yang rendah. So yang keduanya adalah masa senggang. Masa senggang ialah macam mana belia itu meluangkan masa untuk menjalankan aktiviti dorang dari segi hobi ataupun program, dan yang paling penting ialah keterlibatan dalam gerakan NGO. Okey, sebabnya Mir dan Rodiah, it takes a village to raise a child.
untuk membangunkan belia ini, dia tidaklah peranan ibu bapa itu semata-mata. Sebab dia merangkumi semua komuniti. Tidak kira dia mesti merentasi menteri, ketua menteri ataupun mana-mana pihak. Bahkan rakan mereka sendiri pun dia menjadi memainkan peranan penting bagaimana untuk membangunkan diri belia itu. So persoalan kematangan belia itu adalah diukur bagi saya pada 12 komponen itu tadi. Tapi daripada point of view sebagai seorang ahli ABIM yang sudah berkecimpung 12 tahun, yang baru mulanya daripada peserta sampai daripada menjadi exco dan pernah juga menjawat jawatan sebagai YDP Siswaza Muda ABIM. Sebelumnya ditukar kepada PKPM. Sekarang PKPM Sabah. Ya, PKPM Sabah. Mungkin Siri nanti boleh jemput PKPM Sabah pula. InsyaAllah boleh. Okey. So kenapa pentingnya belia ini mesti terlibat dalam NGO? Okey. Pertamanya adalah NGO adalah sebuah wadah pendidikan masyarakat. Sebab kalau kita saya cerita sedikit berkenaan dengan pengalaman saya interview belia-belia. Ada yang petah bercakap, ada yang memang pandai sangat menulis dan pandai sangat membuat artikel, tapi tidak ada yang tidak ramai yang terlibat dalam gerakan di luar kampus. Kita perlukan mahasiswa ataupun mahasiswi ini dia terlibat secara langsung di dalam gerakan kampus. Tapi untuk kita membuka kita punya fikiran ni, kita perlu melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan masyarakat di luar kampus. So barulah kamu nampak bahawa peranan pendidikan itu terutamanya universiti adalah sebagai satu medium yang mana kamu masuk dan kamu akan kembali ke dalam masyarakat kamu. So dengan ilmu yang kamu ada itu, bagaimana kamu utilize, apply macam untuk membangunkan masyarakat kamu di sekeliling. Tapi mungkin ini sedikit selingan lah. Kita tidak hanya tertempu dengan kos dakwah dan Islamia ataupun macam sains sosial itu atau bahasa itu semata-mata, tapi sains dan teknologi pun dia memainkan peranan penting dalam membangunkan masyarakat sekeliling. Itulah peranan para anbiya, iaitu kalau kita tengok dulu kita Mir, saya tanya Mir, kalau zaman Paleolitik orangnya macam mana? Orangnya macam mana? So first kali Paleolitik. Paleolitik di mana masyarakat pada zaman itu dia cuma tahu melukis di batu, mengukir di dinding dan juga menghidupkan api, dan itulah teknologi pada masa itu. Kalau kita tengok Flintstone yang kartun tu yang di mana orang buat tayar itu daripada batu. So setakat itu saja. Tapi Nabi ini diturunkan ke kelompok masyarakat adalah untuk menjadi satu macam pemangkin, catalyst kepada kehidupan masyarakat itu. So dia akan turun dan dia membawa masyarakat itu untuk maju ke hadapan daripada kejahilan yang dimana kalau kita tengok dulunya mungkin wallahu alam masa zaman Nabi Lut lah contohnya, di mana dorang ni pun lelaki sesama lelaki dan perempuan pun sesama perempuan. Kita tidak tahu, mungkin ada yang masyarakat yang sesama adik-beradik pun dorang kahwin. Bahkan sekarang ni pun masih berlaku. So Nabi itu diturunkan untuk memperbaiki kejahilan yang berlaku pada masa itu. So itulah Nabi yang diturunkan daripada kalau kita daripada kita nampaklah yang wajib kita ingat adalah 25 rasul. So 25 rasul ini dia turun dalam masa yang sama membawa suatu ilmu yang baharu. Contoh Nabi Idris, dia mampu untuk menjahit kan. Nabi apa yang pakai buat baju besi tu? Saya pun tak boleh saya lupa.
Tapi ada kebenaran. Tapi ada kebenaran. Dorang. Okey, ada kepakaran masing-masing. Lain lagi Nabi Sulaiman yang di mana teknologi pada masa itu keterlibatannya memang kesejahteraan. Semua makhluk menjadi dia punya rakyat, tentera dia. Dari aspek kematangan pada masa kini, jauh kita menyimpang. Dari aspek kematangan belia pada kali ini, zaman ini dia mungkin diukur berdasarkan 12 komponen itu yang disebutkan tadi. So sedikit mungkin saya ambil sedikit lagi masa berkenaan dengan kenapa wajib kita terlibat dalam NGO. Sebab NGO ini dia melahirkan satu nilai empati. Okey, dari Abim Sabah sendiri kami mengetengahkan nilai empati, yang mana nilai empati ini dia melahirkan satu rasa bahawa tanggungjawab untuk manusia ini mengangkat martabat manusia, iaitu dari segi nilai karamah insaniah. So, saya ceritalah sedikit dari pengalaman saya sebagai sebuah penggerak dalam Abim Sabah, yang mana yang paling menyentuh hati saya lah semasa pandemik 2020, di mana bila saya mengantar bantuan di tengah bandar dalam kalangan masyarakat miskin bandar. Miskin bandar, di Mir? sekitar KK? Ya, sekitar KK. Oh. So, bayangkan Mir, saya nampak ada satu budak nih, dia mau gara-gara dia mau teruskan kelangsungan hidup dia untuk makan, dia tangkap burung merpati yang yang berkeliaran di bandar-bandar itu. Sampai tahap begitu. So dari situ kita rasa macam memanglah mehnanya ini dalam perjuangan kita tidak nafikan. Ada banyak sangat. Jadi mungkin daripada Kak Fairuz pun memang sangat banyak. Dia 20 tahun dia lalui macam-macam. Saya 12 tahun pun saya lalui macam-macam, dan apa yang saya rasa dalam NGO dia melahirkan nilai empati, dan dalam masa yang sama kita perlu mengangkat nilai manusia itu sendiri. Okey. Saya rasa itu sahaja daripada point of view from me. Berkenaan dengan soalan kematangan belia. So saya rasa itu menjadi satu persoalan kepada semua. Apa kayu ukur kematangan belia pada diri masing-masing? Baiklah, jadi daripada saudara Fahmi tadi, dia tinggalkan persoalan untuk kita berfikir sejenak berkenaan tentang kayu ukur ataupun bagaimana nak menilai kematangan belia di Sabah. Baiklah, kita terus kepada saudari Fairuz ke soalan kita yang seterusnya. Kita selalu dimomokkan dengan kepimpinan ini selalunya didominasikan oleh pihak lelaki. Jarang sekali kita dengar kepimpinan bagi wanita ataupun belia wanita. Jadi pada pandangan saudari, di manakah tahap kepimpinan belia wanita seperti kita lah contohnya di Sabah ini? Jadi pada pandangan saudari, di manakah tahap kepimpinan belia wanita di Sabah, dan adakah golongan wanita ini sebenarnya patut untuk kita terlibat aktif berkecimpung dalam apa-apa program kepimpinan? Okey, Teruskan. Okey, terima kasih untuk soalannya. Saya dengar ada dua soalan lah di situ ya. Yang pertama sekali, di manakah tahap kepimpinan belia wanita di Sabah? Untuk macam sama juga macam Fahmi tadilah, dia punya question mark is apa kayu ukur yang boleh mungkin saya jadikan untuk memberi respon tentang tahap kepimpinan belia wanita di Sabah. Saya rasa itu mungkin perlukan ada kajian yang lebih menyeluruh lah untuk melihat apa kayu ukurnya, sebab mungkin pada waktu sekarang untuk saya menjawabnya dia di luar saya punya pengetahuan lah. Tetapi untuk respon saja tentang tahap kepimpinan belia wanita di Sabah ini, yang saya boleh katakan ianya sedang berkembang. Okey. Wanita di Sabah, belia wanita di Sabah ini, saya boleh katakan ada awareness tentang partisipasi untuk terlibat dalam dalam kepimpinan lah. Yang kita boleh lihat seperti saya sendiri dalam Abim Sabah, saya memegang jawatan Ketua Helwa.
yang mana untuk diri saya sendiri, saya ada ahli yang perlu saya pimpin. Selain saya, mungkin dalam PKPIM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia yang bercawangan di Sabah pula, juga dalam dorang punya AJK, dia seimbang. Ada AJK exco wanita dan lelakinya. Maknanya kepercayaan untuk meletakkan wanita berada dalam satu kepimpinan itu, dia sudah menjadi satu perkara yang orang dah faham, yang perlu ada seiring dalam satu kepimpinan lah. Sebagaimana yang saya boleh sangkut pautkan dengan kita punya tema Hari Wanita pada tahun ini, saksama bersama. Maknanya kita bersama-sama berusaha dalam satu kepimpinan melibatkan wanita dan juga lelaki. Dan juga untuk contoh paling dekat dalam MBS sendiri, kita ada saudari Nurzian, kita ada saudari Siti Sobrina yang menerjui kepimpinan kanan dalam MBS. Seperti juga kalau kamu pernah dengar lah berkenaan isu kemiskinan haid yang diperjuangkan oleh Bunga Pets, pengasasnya juga adalah beliau wanita. Dan juga semasa saya menjadi salah satu panel yang mewawancara calon-calon dalam fellow SMJ baru-baru ini, saya lihat partisipasi wanita dan juga bagaimana mereka, bila saya baca dokumen resume, bila saya mewawancara mereka, macam bila kita bertanya tentang kepimpinan, diorang ada satu kesedaran bahawa mereka perlu terlibat sama. Dan juga selain itu, dalam PRN Sabah pada yang sebelum ini juga ada partisipasi daripada belia wanita sendiri. So boleh saya katakan untuk memberi respon tentang bagaimana tahap kepimpinan belia wanita Sabah, kita boleh katakan dia sedang berkembang lah. Tapi untuk mengatakan tahap kecemerlangannya ke apa, itu perlu ada satu sesi yang lebih khusus untuk mengetahui apa indikator-indikator untuk mengatakan tahapnya lah. Okey, untuk soalan yang kedua, adakah golongan wanita itu patut terlibat aktif dengan program kepimpinan? Okey, saya ingin petik salah satu ayat dari surah At-Taubah ayat 71 yang maksudnya, dan orang-orang beriman dari kalangan lelaki dan perempuan adalah saling membantu antara satu sama lain. Mereka mengajak kepada perkara yang makruf, iaitu kebaikan, dan mencegah perkara yang mungkar. Okay, jadi dari ayat itu sendiri kita boleh nampak bila dikatakan orang-orang beriman dari kalangan lelaki dan perempuan adalah saling membantu antara satu sama lain. Mereka mencegah, mengajak kepada perkara yang makruf dan mencegah kepada perkara yang mungkar. Maknanya golongan wanita ini juga patut terlibat aktif dengan program kepimpinan. Siapapun kita, lelaki ataupun wanita, kita ada tanggungjawab kepimpinan dan kita ada satu ruang kepimpinan kita masing-masing. Wanita juga khalifah. Kan Allah katakan dia turunkan kita semua ni untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Dia tidak kata aku turunkan lelaki untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Tidak. Kita semua yang manusia ini ada seorang khalifah. So bila kita katakan kita ini khalifah, kita juga bertanggungjawab untuk mentadbir alam dan maksudnya kita ada ruang kepimpinan yang kita perlu kita perlu jayakan lah, kiranya macam tu ya. Lagi satu, wanita juga dia tidak boleh melepaskan diri dari melihat suasana masyarakat. Maknanya dia perlu terlibat sama untuk memastikan masyarakat ini berada di dalam track yang baik lah. Seperti mana misi yang Abim bawa jugalah untuk memastikan Sabah ini atau negara kita ini, kita menjalankan misi rahmatan lil alamin. Lagi satu, ada juga perkara yang kita tidak boleh tunggu kaum lelaki yang cater. Maknanya wanita, ada satu isu, ada beberapa isu yang kalau boleh wanita yang ke depan untuk bawa. Contohnya dari segi perkara isu melibatkan keganasan wanita, hak kanak-kanak, perkara itu lebih dekat rasanya di hati wanita. Tapi saya tidak katakan lelaki tidak terlibat. Tidak, dia perlu bergerak seiring, tapi yang betul-betul yang rasanya pada pandangan saya yang boleh menggerakkan dan firm dan tahu lebih banyak tentang wanita itu adalah wanita itu sendiri. So keterlibatan mereka dalam kepimpinan itu adalah penting dan semua belia wanita dari kecil perlu diberikan awareness tentang mereka ini satu hari nanti perlu terlibat untuk memimpin sesebuah organisasi ke atau pergerakan atau grup yang memperjuangkan juga perkara yang melibatkan wanita atau kemasyarakatan. Maksudnya dia perlu bersama, bukan hanya lelaki sajalah tugas kepimpinan ini, bukan hanya pada lelaki.
sebab isu wanita ini yang mengangkatnya lebih baik adalah wanita jugalah. Tapi kita bersama-sama seiring, sama bersama dengan yang kaum lelaki lah. Disebabkan partisipasi wanita ini sangat amat diharapkan sebagai sistem sokongan dan check and balance juga pada apa-apa keputusan dari kaum lelaki yang menjadi pemimpin. Itu yang saya boleh bagi respon sikitlah. Okey, so terima kasih Kak Ayus untuk respon yang lengkap tadi. Jadi untuk kita teruskan dengan soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga ditujukan kepada saudara Fahmi semula. Jadi saya mulakan dengan satu kenyataan, iaitu negeri Sabah ni sebenarnya sangat sinonim dengan keharmonian pelbagai kaum, betul? Jadi soalan saya, apakah mekanisme ataupun pendekatan yang diambil oleh ABIM Sabah dalam mencorakkan pembangunan dakwah kepada belia Islam di Sabah ni, belia Islam, untuk bersesuaian dengan keadaan setempat. Orang kata jangan tidak sampai kita berdakwah tu ke tahap ekstremis Islam lah, macam tu. So mungkin saudara Fahmi boleh sampaikan pendapat sikit. Okey, baik. Terima kasih atas soalan dan juga sedikit kenyataan yang berkenaan dengan Sabah ini dia kaya dengan pelbagai kaum. Jadi cabarannya adalah bagaimana kita mahu menggerakkan misi dakwah dalam kerangka masyarakatnya penuh dengan kepelbagaian budaya, adat istiadat, mahu pantang larang. Tapi mungkin kita sedikit selingan yang mana ayat Al-Quran ini kita perlu hayati, bahawa dalam surah Al-Hujurat ayat 13 di mana menyebut ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yakni yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya kami, yakni Allah, telah menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, agar kamu lita'arafu, kamu saling kenal mengenal. Dan kalau kita lihat berdasarkan ayat ini, di mana Allah menciptakan manusia ini berbilang bangsa, dan tidak ada seorang pun, mana-mana kaum pun yang begitu istimewa. Tetapi yang istimewanya ataupun yang lebih tinggi daripada kalangan manusia itu siapa yang nilai takwanya yang paling tinggi. So itu yang akan membezakan kita. Okay, cabaran utamanya adalah bagaimana kita menggerakkan dakwah di dalam kelompok ataupun kita terjun di tengah-tengah masyarakat yang mana mereka ini berbilang-bilang bangsa. Bahkan saya sendiri adalah daripada Iranun. Kak Ayus sendiri ada darah Arab, Kak? Murud. Darah Murud. Amir Melayu. Bajau. So dari podcast ini pun sudah berbilang bangsa. Tapi bagaimana kita boleh bersama-sama dalam satu platform? Itu persoalan dia. So ia bergantung dengan kreativiti lah. So ada dalam hukum hakam Islam yang kita bergantung dengan uruf. Yakni dalam uruf ini kita ada adat istiadat ataupun apa-apa budaya yang diamalkan di dalam kelompok masyarakat itu yang tidak bertentangan dengan Islam. Contohnya adat membasuh kaki ataupun membawa selipar di dalam rumah. Tapi kalau itu di luar, kalau kita membiasakan bahawa kebersihan itu dia lebih baik apabila kita buka selipar dan letakkan di satu tempat yang betul. So dia sudah menjadi satu perbezaan dengan kita dengan orang-orang Eropah. So saya tahu Amir sendiri pun belajar di Rusia yang tengah tegang sekarang. So kita tahu cabarannya itu berbeza. So apa-apa yang tidak melanggar adat istiadat hukum hakam dalam Islam dan masih boleh diamalkan, teruskan amal. So kita boleh masuk di situ. So kita boleh
menampakkan bahawa ABIM ini dia dia datang dengan misi dakwah, tapi bukanlah menghapuskan jati diri budaya masyarakat itu. Makna kata mungkin ABIM itu sendiri meraihkan kepelbagaian. Yes, meraihkan dan juga menghormati budaya setempat. So apa yang kita boleh buat adalah apa yang kita boleh buat? Okey. Apa yang kita boleh buat adalah memurnikan budaya setempat dengan hukum akam dalam Islam, dan poin yang paling penting yang perlu semua tahu adalah mengetengahkan maqasid syariah. Iaitu pendekatan syariah itu sendiri. Bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Islam dengan kesalingan budaya itu. So saya rasa mungkin itu sahaja daripada soalan yang ketiga. Mungkin Kak Ayu sendiri ada apa-apa penambahan? Okey, sudah tu Fan. Okey. Perfect sudah. Jadi itulah dia tadi pandangan daripada saudara Fahmi kita. Dan tadi sebenarnya saudara pun dia ada tinggalkan lagi persoalan. Jadi nampaknya setiap soalan tu ada persoalan yang tinggalkan untuk penonton, untuk kita fikirkan. Jadi soalan yang ketiga lah, ataupun kita boleh kira soalan ini sebenarnya berkaitan tentang isu yang berlaku di keadaan sekeliling kita. Isu-isu sosial ataupun masalah sosial memang banyak berlaku sudah sekarang, meningkat disebabkan sikap keterbukaan masyarakat itu sendiri. Jadi bagi kita nak menangani isu masalah sosial, apa sebenarnya langkah penjagaan dan pemeliharaan harga diri sebagai seorang belia yang kita perlu ambil maklum? Teruskan saudari. Terima kasih ya Rodia. Untuk jawab soalan ni sebenarnya dia nampak soalan ni nampak mudah. Tapi sebenarnya untuk part aplikasinya tu yang mencabarlah. Tapi yang saya boleh katakan untuk macam dalam memelihara harga diri atau apa langkah-langkah penjagaan yang perlu diambil. Pertama sekali, dia untuk seorang individu itu dia mengatur dirinya, banyak aspek lain yang affect macam mana dia membawa diri dia lah. Maksudnya pertama sekali, kita tidak boleh biar belia itu, atau kita tak boleh biar diri kita hanya kita saja yang bawa lah, macam kita saja yang manage. Memang kita yang tahu kita macam mana, tapi kita perlu ada satu unsur-unsur lain di luar, contohnya masyarakat, ibu bapa, kita punya circle, macam mana circle kita. Sebagai belia, manage your circle, ataupun sebagai remaja ke, atau siapa-siapa pun sebenarnya, manage your circle. Maknanya circle kita ni, apa-apa yang berada di sekeliling kita, family kita, cara kehidupan kita, keberadaan kita di mana-mana, ada perkara yang boleh affect dengan efek macam mana kita bawa diri lah, ataupun belia tu bawa diri. So yang pertama yang saya boleh katakan, manage circle tu. Sebab kalau kita cari circle yang boleh membawa diri kita ke arah yang baik, insya-Allah kita akan terpelihara lah. Bila mana kita ada rasa kita mau terpesong, ada orang akan menegur, ada orang yang memastikan kita berada di track yang betul balik. Itu perkara penting. Keduanya, kita perlu tahu diri kita. Bila kita tahu ilmu tentang langkah-langkah penjagaan atau pemeliharaan harga diri, atau contohnya kita tahu apa yang kita perlu lakukan sebagai seorang insan. Kalau Muslim, apa yang kita tahu sebagai seorang Muslim, what we have to do to be a better Muslim, jaga solat, jaga pergerakan, pergaulan, pertuturan dan sebagainya, perkara yang asas-asas itu. Kita tidak boleh simpan untuk diri kita sendiri. Kita hanya kita yang baik, tidak. Jadi itu tanggungjawab kita untuk spread atau share kepada orang lain. Kita pastikan masyarakat lain juga dapat sama-sama jadi a better person, atau belia yang lebih baik, dan kita pastikan kita dapat berperanan di masyarakat. Sebab itu tugas kita sebagai khalifah kan. Sebenarnya tidak kira agama ke bangsa, kita perlu menjadikan satu suasana yang kondusif, yang masyarakat hidup dengan baik. Itu kita punya, kalau boleh kita punya goal. Jadi
antara itu yang kedua lah langkah penjagaan dia. Kita share knowledge kita cari knowledge, kita cari ilmu dan kita sharekan benda tu. Itu menjadi tanggungjawab kita sebab kita akan dipersoalkan. Kalau Muslim, kita akan dipersoalkan di akhirat nanti apa yang kita sudah buat di dunia ni. Adakah kita menyampaikan amanah ataupun kita hanya pentingkan diri. Okey. Seterusnya pula kita ambil tahu atau belia kena ambil tahu natijah sekiranya melakukan satu perkara yang tidak baik lah. Contohnya isu-isu sekarang ni yang penzinaan, yang melibatkan budak-budak sekolah, isu merokok, yang terbaru lagi yang pasal basikal lajak kan. Dan banyaklah isu-isu yang tak terkatakan sekarang ini. Hari-hari ada isu. Hari-hari ada isu. Mana lagi waktu pandemik ni, walaupun sebelum inilah pandemik yang orang hanya terkurung pun ada juga isu yang kita dengar lah kan di media sosial atau media massa. Jadi bila belia tahu bila aku buat benda ni apa akan jadi. Contoh bila berzina, apa yang mungkin akan apa dia punya efek kepada diri. Berzina diorang mungkin boleh dapat penyakit kelamin atau keciciran pelajaran kan. Contohlah kalau ada belia yang termengandung anak luar nikah, so diorang akan rasa macam kalau yang masih belajar mungkin akan mengganggu pelajaran diorang. Lepas tu mungkin boleh ada potensi untuk kes pembuangan bayi. Betul. Dan pelbagai lagi lah. So kalau kita at least kita memberi penerangan kepada belia-belia tentang natijah-natijah perkara yang kalau dibuat satu perkara ini apa akan jadi diorang boleh menimbang tara lah apa yang diorang mau buat kan dalam kehidupan diorang. Itu salah satunya lagi untuk diorang memelihara dan menjaga harga diri. Dan satu lagi, banyakkan ambil tahu kita kena uar-uarkan ilmu-ilmu ataupun informasi macam mana zaman dahulunya belianya, macam mana pada zaman Nabi juga banyak pemimpin-pemimpin pada umur belia. Okey, sejarah Islam pula telah mencatatkan golongan belia Islam pada zaman silam mempunyai kehebatan dan sumbangan yang luar biasa ataupun yang besar ke arah kejayaan dan kegemilangan Islam pada zaman yang dahululah. Contohnya Sultan Al-Fatih, Muhammad Al-Fatih kan, dia pun di umur yang belia. Dia sebaik-baik pemimpin pada ketika itu. Betul. Yang macam saya share sikit lah. Dulu saya pernah ambil master MBA dekat UiTM. Salah satu topik yang ataupun salah satu subjek yang kami ada ambil atau diberi ialah tentang leadership. Sedangkan perkara itu saya rasa bila belajar MBA, dah sangka pula ada pasal leadership. Dalam leadership kami diberi task untuk mencari semua tokoh-tokoh yang berjaya dari segi tidak kira lah apa. Yang penting dia ni seorang pemimpin. Kami belajar orang punya traits, apa dia punya ciri-ciri and so on. Bila kita tahu atau mempelajari tentang seseorang tokoh ni atau belia ambil tahu macam mana tokoh ni, apa dia punya cabaran, apa ciri-ciri dia, macam mana dia manage masa dia, diri dia. At least itu akan membentuk peribadi mereka jugalah. Sebab kadang-kadang belia ni diorang banyak pengalaman mungkin belum cukup. Kan? Jadi untuk belajar tentang sesuatu kadang-kadang melalui orang lain pun pengalaman orang lain kita boleh jadikan untuk sebagai seolah-olah pengalaman kita. So pendedahan terhadap ilmu dan kemahiran atau informasi berkenaan perkara tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin dahulu, sejarah-sejarah kegemilangan Islam ataupun peradaban dunia yang dahulu. Kena ada inisiatif lah untuk macam cari perkara tu. So tanggungjawab untuk bagi belia-belia ni ada rasa berinisiatif untuk cari ilmu-ilmu tu, tugas yang mereka yang sudah sedar ni. Yang sudah sedar mesti ada dalam banyak-banyak belia, mesti ada yang sedar tentang perkara mau cari ilmu dan memperbaiki diri. So bila dia sedar, dia kena itu dia punya jadi tanggungjawab dia lah yang akan dipersoalkan. Bila kau dengan ilmu kau tu apa yang kau buat dekat orang lain. So itulah antara yang saya boleh share sikit lah. Ya. Jadi itu pandangan orang kata yang agak panjang, tapi sebenarnya dalam input yang diberikan tu memang lengkap. Dan kita boleh aplikasikan, kita praktikkan dalam kehidupan kita. Dan mungkin kepada pendengar-pendengar, penonton-penonton yang kalangan daripada penonton kita ni adalah belia juga. Betul. Jadi
Soalan yang terakhir sebelum kita tamatkan sesi kita yang pertama, slot kita yang pertama ini soalan terbuka yang mungkin kedua-dua panel boleh menjawab secara bergilir ataupun terpulang pada panel. Baru-baru ini kita baru ditularkan di media sosial berkenaan tentang isu seorang pendakwah yang dikecam oleh netizen-netizen berkenaan teguran yang diberikan oleh pendakwah berkenaan tentang penjagaan ibu bapa perlu lebih mendalam, janganlah terlalu galak dengan kehadiran penyanyi-penyanyi pada luar. Dan disebabkan penggunaan media sosial itu terbuka, jadi pelbagai kecaman yang diberikan kepada pendakwah tersebut. Mungkin kedua-dua panel tahu tentang isu ini. Jadi seperti mana yang kita sedia maklum, keterbukaan, kemodenan yang membuka ruang kepada banyak implikasi sosial yang berlaku seperti fitnah, pembuatan salah laku yang terang kita nampak salahnya. Jadi bagaimana ABIM sendiri untuk bertindak membawa masyarakat agar mereka tidak tersasar, masih lagi berpegang kepada nilai dan prinsip Islam agar kita selari dengan kemajuan dunia? Teruskan panel. Mungkin saudara dulu. Okey, baik. Terima kasih atas soalan terakhir yang begitu panjang dan juga saya kira sangat mencabar point of view daripada seorang ahli ABIM Sabah berkenaan dengan kepesatan teknologi yang saya rasa tidak terkawal. Betul. Tapi untuk pengetahuan para ni panel dan juga panel Kak Ayus dan juga moderator, kita kena terima bahawa kepesatan teknologi itu kepesatan teknologi dan sains itu dia datang ataupun membangun seiring dengan pemikiran baharu. Jadi ada beberapa ataupun saya rasa banyak pemikiran-pemikiran yang baru yang sudah muncul dan sudah menular dan menjadi penyakit dalam masyarakat. Contohnya hak asasi sebagai agama baharu. Bila kita bercakap berkenaan dengan hak asasi, apa yang kita faham adalah kesamarataan ataupun semuanya boleh mengamalkan apa-apa yang dorang faham. Kalau kau mau kahwin dengan patung, kau kahwinlah dengan patung. Kalau kau kahwin dengan haiwan, kau kahwinlah dengan haiwan. So itu hak asasi ataupun kesamarataan yang sudah ditafsirkan sudah melampau-lampau. Okey, di mana kelompok-kelompok ini dia mengetengahkan kepentingan-kepentingan agenda mereka dan dalam masa yang sama mengabaikan kepentingan-kepentingan yang lain. Kita kalau kita lihat inilah dalam konteks apa tujuan Islam ataupun Nabi itu diturunkan ke dalam dunia, iaitu menjadi membawa satu misi rahmatan lil alamin. Dalam surah Al-Anbiya ayat 103 di mana Allah berfirman, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin, yakni aku turunkan engkau wahai Muhammad tidak lain dan tidak bukan bahawa untuk membawa rahmat ke sekalian alam. Itu daripada ayat 103 daripada surah Al-Anbiya. Tapi ada ayat yang hari-hari kita baca, iaitu daripada surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Jadi pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, dan keduanya Alhamdulillahirabbil alamin, yakni syukur Alhamdulillahirabbil alamin, syukur ke apa macam apa? Segala puji. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. So Islam itu dia diturunkan ke dalam dunia bukanlah untuk menjadi satu agama ataupun itulah yang kita faham semata-mata macam contoh budaya. Itulah kita yang faham semata-mata yang perlu diamalkan, yang mengaji. Bukan itu sahaja point of view Islam yang kita perlu lihat. Tetapi dia merangkumi kesemuanya. Cara kau hidup, cara kau makan, bahkan cara kita bernyah tinja di tandas pun ada adabnya. So Islam adalah agama
rahmat untuk sekalian alam. Jadi ada dua nilai yang kita rasa perlu diketengahkan, iaitu hukuk al-insan dan kesalingan dengan karamah insaniyah, iaitu hak asasi manusia dan kemuliaan insan. Di manakah kita letak kemuliaan insan itu dalam hak asasi manusia. Dalam kita daripada soalan tadi ni kan, pembangunan teknologi itu yang semakin pesat dan dalam masa yang sama pemikiran baharu akan muncul. Betul. Kita tahu bahawa Rotary Club pun memang ada. So begini Mir, ada lagi daripada hukuk al-insan dan juga karamah insaniyah, ada satu nilai yang lain yang perlu diketengahkan, iaitu al-huriyah, kebebasan. Iaitu kebebasan mestilah seiring dengan keadilan. Okey, kalau kita faham sebut Rodia, keadilan itu adalah bukan parti keadilan. Bukan parti keadilan, tapi keadilan itu adalah bagaimana kita mau letakkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi kalau manusia itu dia macam lelaki itu untuk perempuan. So lelaki itu untuk perempuan lah. Kenapa lelaki untuk lelaki? Dan begitu juga perempuan adalah untuk lelaki. So samalah juga kalau daripada point of view pemimpin, bahawa pemimpin itu dia memimpin masyarakat, bukanlah untuk mengambil kesempatan terhadap masyarakat. Itu adalah nilai keadilan yang sepatutnya kita ketengahkan. So rasanya dari muslimin sendiri kita memang diingatkan tentang keadilan setiap kali hari Jumaat. Betul kan? Itu saya tidak perlu sebut. Semua sudah ingat. Tapi lainnya adalah kalau kita bercakap soal keadilan, ada satu nilai ataupun konsep yang perlu kita faham adalah nilai demokrasi. So nilai demokrasi ini adalah seiring dengan satu nilai keadilan, persamaan dan juga musyawarah. So semua orang mempunyai hak. Dan kenapa orientalis ataupun apa-apa kelompok yang berusaha untuk memesongkan masyarakat ini, dia membawa kepada demokrasi ini adalah terbuka kepada semua. Kita boleh amalkan gay di dalam Malaysia. No. Demokrasi itu dia ditetapkan dengan satu elemen yang penting, iaitu keadilan yang saya sebut tadi, iaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan dia kesalingan itu memang dia dalam kalangan yang tiga tadi, iaitu keadilan, persamaan dan juga musyawarah. So saya rasa mungkin itu sahaja daripada saya, dan mungkin akan ditambah oleh Ayus lah. Jadi mungkin saudari Fairuz atau pembina kita yang kedua ada penambahan bagi soalan terbuka kita untuk tadi. melengkapkan. Okey, saya punya pandangan saya untuk respon saya lah terhadap soalan tadi. Dia mungkin ada sedikit di part yang lain lah daripada Fahmi tadi. Tengok tersalah ya. Okay, untuk makluman semua, saya pun berkenal dengan abang dia lah, si Hilmi. Hilmi merupakan YDP ABIM Sabah. Jadi terbiasalah kan kita tersilap terpanggil tu tapi walaupun itu bukan respon yang sepatutnya. Belum masuk lagi. So kita masuklah kepada respon tu. Okey, untuk saya kongsikan bersama kita di sini dan juga penonton atau pendengar podcast kita. Pada tahun ini, soalan tadi kan yang saya dapat tangkap, bagaimana ABIM bertindak dan untuk bawa masyarakat supaya tidak tersasar dan masih juga pegang dengan prinsip dan nilai Islam selari dengan kemajuan dunia masa kini lah. So, sambutan ABIM pada tahun ini, 40 tahun ABIM pada tahun ini, kita juga membawa tema bertemakan aspirasi hikmah dalam integrasi perkembangan teknologi.
boleh tangkap ke tu? Okay, saya ulang balik Tema 40 tahun Abim Sabah, sambutan 40 tahun Abim Sabah pada tahun ini ialah aspirasi hikmah dalam integrasi perkembangan teknologi. Maknanya bagaimana kita macam mana kita manage perkembangan teknologi itu, kita integrate dengan perkara-perkara ataupun kita mengadapt perkembangan teknologi secara berhikmah. Contohnya macam tu ya. Yang perkataan hikmah ini pula kita dapat dari pendidikan al-hikmah lah. Pendidikan al-hikmah ini ialah dia berfokuskan tentang pembinaan watak dan karakter. Maksudnya pembinaan watak dan karakter yang ada nilai-nilai yang value yang positif lah kiranya ya. Maksudnya kita membina di zaman teknologi yang serba mencabar ini, di zaman teknologi yang mencabar ini, pembentukan karakter seseorang insan itu perlu watak dan karakternya perlu ada nilai-nilai yang perlu disemai agar dia dapat bawa diri dia adapt dengan teknologi semasa, tapi masih ada nilai-nilai Islam, nilai-nilai kemanusiaan insan gitu ya. So itu yang Abim cuba bawa pada tahun ini, dan memang selama ini kita bawa lah, tapi kita lebih berfokuskan skop begitu pada tahun ini, dan kita ada merangka beberapa program, dan yang baru-baru ini kita ada buat satu seminar berkenaan, tiba-tiba saya dah lupa nama seminar itu. Fahmi ingat ya? Seminar Regenerasi Umat. Seminar Regenerasi Umat, di mana tema aspirasi hikmah dalam integrasi perkembangan teknologi itu kita tekankan di sana lah. Selain itu, kita cuba membentuk masyarakat berhikmah. Kita panggil masyarakat hikmah digital. Maknanya menggunakan apa-apa digital teknologi pada waktu ini secara berhikmah, seperti yang saya sebut tadi. Dalam surah Al-Hujurat ayat 6, saya baca dia punya maksud ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa satu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan sesuatu kaum kerana kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Jadi bila tadi ada isu berkenaan di media sosial, ada orang post sekian-sekian, lepas tu macam mana netizen bagi respon and so on gitu kan. Jadi itu memang kita tidak boleh dah elak situasi itu pada zaman sekarang. Kecaman di media sosial, perkongsian informasi yang tidak benar ataupun tidak sahih atau tidak jelas kebenarannya, itu memang satu situasi yang kita perlu banteras lah bersama. Tapi apa caranya yang boleh saya fikirkan, kita cuba luaskan lagi awareness tentang positive media ni. Maknanya kita selektif terhadap apa info yang kita mau ambil daripada media sosial tu, dan kita bertabayun atau cari kat sumber dia. Kita baca sesuatu, kita fikir tentang perkara itu, selidik dia punya sumber and so on. Tapis sekiranya benar, kita boleh share. Tapi sekiranya tidak benar dan natijahnya lebih tinggi tentang sekiranya kita share dengan berlaku lebih banyak perkara yang negatif, contohnya kecaman ke, hinaan ke, apakah, then we stop lah. Kita tak perlulah share. Tapi kalau benda tu bila kita share, kita rasa oh banyak lagi kebaikan daripada keburukan bila aku share, dan benda ni betul, then share. Maksudnya kita semua berperanan. Abim sangat menggalakkan atau pernah juga menguar-uarkan tentang positif media ni. Maksudnya kita menapis segala maklumat, kita cari kesahihannya, bertabayun, dan kita sendiri post benda yang tidak mengkreatkan suasana yang boleh memanaskan keadaan, boleh ada bermaki caci ke apa. Sebab walaupun kita nampak secara roughly-nya hanya post social media, tapi apa yang kita create tu akan juga dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Adakah kita membawa orang ke arah kebaikan atau keburukan? Jadi itu antara perkara yang Abim cuba buat, program-program dan seminar berkenaan awareness tentang macam mana untuk berhikmah sambil kita menggunakan teknologi semasa yang canggih ini ke arah kebaikan, dan kita membentuk insan ataupun seseorang individu itu mempunyai nilai-nilai yang kita tahulah, nilai-nilai kebaikan yang secara umumnya lah.
Dan juga mungkin dari saya sendiri, kita perlu cari cara bagaimana belia ini juga perlu dilengkapkan dengan ilmu saringan maklumat. Macam mana cara dia, kita kena fikirlah, sebab belia ini bukan saja pada golongan yang mahasiswa. Betul. Budak sekolah pun kita anggap belia. So macam mana kita nak pupuk diorang ini ada ilmu saringan maklumat. Itu insya-Allah ABIM pun ada program untuk kita buat, kita approach budak-budak sekolah ni. Selain itu saya pun menggalakkan semua penonton dan pendengar, jalankan peranan anda untuk memastikan kita ini menjadi individu atau kelompok yang sentiasa cuba untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah perkara yang tidak baik atau kemungkaran lah. Sebab kita semua bertanggungjawab terhadap orang sekeliling kita, masyarakat kita. Begitulah yang saya boleh tambah sikit lah. Okay. Terima kasih. So, terima kasih Kak Ayus dan juga Saudara Fahmi untuk jawapan yang lengkap dan sangat bernas. Dia soalan ni kiranya selarilah dengan gerakan yang ataupun inisiatif yang dibawa oleh ABIM pada tahun ni melalui seminar regenerasi umat contohnya, dan juga mungkin program selepas inilah. Jadi mungkin ada yang berminat boleh layari Facebook ataupun media sosial ABIM Sabah, betul? Sorry saya celah Okay. sikit. Selain Facebook ABIM Sabah, kita juga ada Facebook Helwa ABIM Sabah. So mungkin sedikit tambahan lah ya. ABIM Sabah ini dia buat program yang merangkumi berbagai aspek dan juga lapisan masyarakat sebagai sasaran. Manakala Helwa ABIM Sabah ini dia skopnya lebih kepada ke masyarakat, pembangunan masyarakat dan juga kebapaan, keluarga, something macam itulah. Jadi kita ada skop yang berbeza sedikit, tapi masih dalam landasan yang samalah. So dialu-alukanlah kepada pendengar dan juga penonton, bolehlah layari atau join pun boleh juga dialu-alukan ABIM lah dengan Helwa sekali. Tapi kita bergerak bersamalah, cuma skopnya berbeza sikit. Okey, faham. Okey, so terima kasih. So terjawab sudah kita punya soalan, ada 4 soalan tadi. Dan untuk menutup kita punya sesi episod yang pertama ni, mungkin saya serahkan lagi sekali kepada dua-dua panel untuk memberi sepatah dua kata akhir. Mungkin dia ringkas dan padat lah, sebab kita punya sesi ni sejam lebih sudah. Dekat sejam setengah sudah. So boleh beri kata penutup lah, mungkin ada pesanan ke apa kan? Silakan Saudara Fahmi. Okey, baik. Terima kasih Syafiq. Pesanan saya ringkas kepada belia di luar sana, jangan segan silu ataupun jangan menganggap bahawa kamu tidak ada tanggungjawab untuk membangunkan masyarakat di sekeliling kamu. Sebab untuk kita melaksanakan tamadun khaira ummah, itu umat yang terbaik, kita kena bergerak bersama dan semuanya memainkan peranan. So jangan mengambil mudah untuk untuk duduk di rumah sahaja dan melihat orang lain yang melaksanakannya, tapi turut sama melaksanakan. Dan ABIM Sabah sudi sediakan platform untuk kamu melaksanakan cita-cita khairah ummah itu. So jangan lupa boleh daftarkan diri di layari laman web abimsabah.org.my. Okey. So itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, saya teruskanlah ya. Daripada saya pula, saya mengalu-alukan semua belia ataupun siapa saja, semua individu untuk berpartisipasi dalam perkara melibatkan masyarakat atau kepimpinan and so on lah. Maksudnya cuba untuk berperanan lah dalam kelompok masyarakat itu. Cari platform untuk bergerak, terutamanya untuk belia. Cari platform untuk bergerak. Ketahui kelebihan dan kekurangan kamu, dan dari situ manage. Maksudnya kalau kita rasa aku tak berapa pandai bercakap, tapi aku pandai buat perkara lain. Contohnya aku bijak mengurus program. Then optimize yourself dalam area tu. Maksudnya semua ada kelebihan dan kekurangan. Ketahuinya, optimizekan, efisienkan, enhance diri dengan ilmu dan kemahiran. Sebab kita semua akan dipersoalkan
apa yang kita telah buat di dunia ini, macam mana kita berperanan. Betul. InsyaAllah terus saya bulu tengkuk naik. So, saya rasa benda ni serius. Betul. Terutama ni zaman sekarang, benda ni serius. So setiap individu atau belia terutamanya, kerana kekuatan tenaga, masa, komitmen yang belia ada itu sesuai untuk menggerakkan apa-apa agenda kepimpinan, kemasyarakatan and so on lah. So cari platform untuk bergerak, ketahui kelemahan dan kekurangan, adakan keinginan untuk bersama masyarakat atau mengubah sesuatu perkara dari yang tidak baik kepada yang baik lah. Itu saya dari saya. Okay, lagi satu mungkin sedikit kesempatan selamat berpuasa kepada semua penonton di sana. Betul. Mungkin boleh wish kali raya sebab lama lagi. Okay, so terima kasih kepada kedua-dua panel kita, saudara Fahmi dan juga Kak Ayus kerana sudah hadir kita punya sesi podcast yang pertama ni. Yes. Jadi saya sambut sikit kata-kata penutup dari saudara Fahmi dan juga Kak Ayus tadi. Maka memang benda tu orang cakap legit, memang betul. Berpartisipasi ni sebenarnya untuk improve diri sendiri juga. Macam saya kan, kalau siapa yang kenal saya ni susah mau bercakap. Kalau tadi awal-awal pun boleh tengok tu saya nervous. Cakap pun terputus-putus sudah. Jadi saya sendiri mencapai diri, berpartisipasi untuk improvekan diri saya. Saya lack bahagian komunikasi and saya join program-program untuk improvekan saya punya komunikasi macam tu. Betul kan? Betul. Terima kasih. Sama-sama. So terima kasih semua pendengar dan juga penonton kerana sudi mendengar sehingga ke saat ini untuk episod yang pertama ni. Jadi untuk mendengar lagi episod yang seterusnya boleh stay tune. Jangan lupa like, subscribe media sosial MBS lah untuk kita update dengan program seterusnya dan juga podcast ni terutamanya. Okay, kita ada lagi 4 episod seterusnya. So stay tune dan kita jumpa di episod yang akan datang. Okay, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih kerana sudi menonton bersama dengan kami. Nantikan episod seterusnya Podcast Belia Sabah Profesional.